Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani kepada Datuk Seri. Saya Muhammad Farid bin Zainal merupakan yang dipertua Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Malaysia Kelantan bagi tahun 2022-2023. Di kesempatan ini juga saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Datuk Seri ke Universiti Malaysia Kelantan. Di sini saya membawa beberapa soalan secara nasional disebabkan ada MPP dah hujahkan berkenaan isu universiti, saya bertajuk isu nasional. Di mana yang pertama, pada 8 September 2022, Bank Negara Malaysia telah menaikkan OPR, Overnight Policy Rate, daripada 2.25% kepada 2.50%. Namun, bagaimana dengan nasib rakyat Malaysia, terutama dalam golongan B40 atau yang kurang berkemampuan? Soalan saya adalah, adakah ada bantuan atau inisiatif khas yang diberikan oleh pihak kerajaan kepada mereka yang kurang berkemampuan, khususnya sejurus kenaikan OPR diumumkan? Ataupun ada inisiatif lain yang diutarakan oleh pihak kerajaan, terutamanya kepada mahasiswa dan mahasiswi? Soalan saya kedua pula, sebelum ni di program Temu Anwar di universiti lain ada bertanyakan soalan berkenaan pelajar latihan industri. Namun saya tidak ingin bertanyakan soal allowance, tapi saya nak menegaskan berkenaan isu yang telah hangat, iaitu intern bukan buruh paksa, di mana isu ini telah hangat dibicarakan. Jadi saya nakkan satu pandangan dan solusi daripada Datuk Seri berkenaan dengan apakah pihak kerajaan mempunyai solusi atau tindakan bagi membendung isu ini, dan juga pandangan Datuk Seri berkenaan isu ini. Sebabnya kami lihat mahasiswa sekarang dipergunakan sewenang-wenangnya oleh pihak majikan tanpa ada belas kasihan dan sebagainya. Jadi saya mewakili, kalau kita kata abang-abang dan kakak-kakak di luar sana tengah intern, dan saya pun akan datang nak intern. So saya harapkan isu ini dibendung dengan kadar segera. Itu saja. Terima kasih. Datuk Seri, dua soalan, OPR dan internship. Terima kasih Farid. Baik. Kalau Farid esok intern tak ada, boleh di intern di Pejabat Perdana Menteri. Baik, OPR. Dia kena faham ya, dalam tahun lalu 2022, sebelum saya ambil alih kerajaan, OPR tu naik 4 kali. Sebab tu kalau pembangkang tanya, saya kata you kena bagi tahu, masa you perintah 4 kali naik. Saya dalam 6 bulan, masuk 7 bulan, baru sekali naik. Dalam sistem perbankan kita, bank negara itu diberikan wewenang, kuasa untuk menetapkan OPR. Baik. Dia kalau sekarang ini kadar faedah rendah, wang mengalir keluar. Kerana kadar faedah di Amerika tinggi. Singapura, walaupun dia bukan sistem OPR tapi kadar faedah, Indonesia lebih tinggi daripada kita. Pengaliran wang dia lebih terkawal. Kita kerana rendah, pengaliran wang tu sukar dikawal. Jadi apa penilaian saya? Kalau saya setuju dengan OPR, dia membebankan peminjam-peminjam kecil. Kalau saya tak setuju dengan OPR, dia membebankan ekonomi negara dan kekuatan ringgit. Maka inilah kebijaksanaan bank negara untuk mengimbangi. Teguran saya kepada bank negara ialah, kalaupun naik OPR, mesti ada langkah-langkah untuk mengurangkan beban kepada peminjam-peminjam kecil. Sama ada moratorium pinjaman bank, itu yang harus dilakukan. Jadi walaupun saya tahu ada ketika di mana OPR harus dipertimbangkan untuk naik, harus ada langkah bersama. Kerana bank-bank umumnya hasil pendapatannya itu lumayan. Ya. Jadi sepatutnya bila naik OPR, bank tak ganggu syarikat-syarikat besar. Tapi syarikat kecil, peminjam-peminjam kecil, jangan terbeban dengan kadar faedah yang tinggi. Jelas ya? Jadi itu yang saya cuba lakukan. Keduanya intern. Policy intern dirasa intern ni mana apa? Maknanya syarikat atau industri pilih untuk mendapatkan sukarelawan, sukarelati datang untuk diberikan pendedahan. Jadi prinsip intern itu tidak ada allowance atau bayaran. Apakah ini fair? Saya tidak fikir fair. Sebab itu bila saya ambil intern sebagai di pejabat atau pembangkang dulu di parlimen, kita bayar.
Tidak terlalu tinggi, tapi sekurang-kurangnya makan, minum dia, perjalanan, dia ada sedikit allowance. Kerana prinsip intern itu bukan pekerja. Tetapi untuk syarikat-syarikat tidak bayar sama sekali. Itu bayar sedikit rendah, tak munasabah. Ini sebab saya kata dasar ekonomi kita, kebijakan ekonomi haruslah menekankan prinsip keadilan ini. Saya selalu ingatkan tentang apa yang pernah disebut oleh Muhammad Natsir. Jangan, bahawa pembangunan ini maknanya apa? Jangan sambil membangun kita robohkan. Kita bangunkan gedung, kita bangunkan industri, kita bangunkan syarikat-syarikat yang besar-besar, untungnya besar-besar. Nah, pekerja itu dengan gaji yang paling rendah. Atau intern tidak dibayar. Atau akhlak mereka tidak terkawal. Jadi jangan dibangunkan gedung dan robohkan nilai insan dan kemanusiaan. Jadi saya setuju saranan Farid. Sepatutnya boleh jadi kerajaan. Saya hari Isnin esok saya ada perbincangan dengan pelabur-pelabur dan di bursa saham dan Suruhanjaya Security. Mungkin saya akan bawa juga isu ini, bahawa meminta supaya syarikat-syarikat digalakkan mengambil intern, tidak dibayar sebagai gaji ataupun separuh gaji pun, tapi sekurang-kurangnya bayarlah yang mencukupi supaya perjalanan mereka, makan mereka itu ditanggung walaupun namanya intern. Boleh Farid? Semua yang tanya-tanya soalan semua hebat. Satu kena bawa kabinet, satu kena bawa Suruhanjaya Security besok, InsyaAllah. Pasal esok ada pelantikan yang ada Ketua Dewan Negara yang baru, saya ke situ. Kemudian lepas itu saya ada dialog dengan di Suruhanjaya Security dan Bursa Saham Kuala Lumpur. Saya akan cadangkan cadangan Farid daripada UMK. Okay.